Bantuan prihatin COVID-19 fasa kedua diagihkan bulan hadapan. Bantuan kewangan RM300 kerajaan negeri di bawah bantuan prihatin COVID-19 2.0 akan dikreditkan kepada golongan sasar bermula awal bulan hadapan. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Syahelmi Yahya berkata di bawah kementeriannya golongan sasar yang akan menerima bantuan RM300 itu adalah ibu tunggal, warga emas, orang kelainan upaya, OKU dan anak yatim. Sementara itu, bantuan bakul makanan kepada keluarga isi rumah yang dikuarantin, IKASI dan golongan B40 akan mula diagihkan kepada penerima minggu depan. Bantuan prihatin COVID-19 2.0 fasa kedua ini melibatkan lebih 300,000 penerima. Bantuan ini turut disalurkan kepada penduduk dalam kawasan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD dan penerima IKASI. Ini kita kategorikan golongan yang ada risiko. Jadi yang ini akan diagihkan oleh tenaga kerja seperti rela, APM yang terlatih. Manakala bagi keluarga isi rumah yang seperti dalam senarai IKASI ataupun B40, ini kita akan bawa hikmat daripada sukarelawan untuk membantu dalam minggu depan. Ya. Mengenai bantuan bakul makanan untuk mangsa banjir di Pitas, Syahelmi berkata ia masih diteruskan. Pada 2 minggu lepas saya berada di Pitas, menyaksikan sendiri keadaan semasa di situ. Memang ada beberapa kampung yang terputus hubungan, di mana disebabkan oleh tanah runtuh, tebing-tebing sungai runtuh, jadi jambatan terputus dan tidak dapat dihubungi melalui jalan darat. Jadi bekalan makanan kita hantar melalui udara, dan ada juga inisiatif menghantar melalui laut, sungai dan laut. Pada waktu tersebut cuaca agak tidak mengizinkan. Bisa dipahamkan usaha daripada laut itu sekalinya ada, sekalinya terpaksa ditunda. Dan kita memantau lah dari masa ke semasa agar memastikan bahawa penduduk-penduduk yang terjejas akan dapat diberi bantuan bakul makanan. Sebanyak 34 premis perniagaan di Sabah dikenakan tindakan atas pelbagai kesalahan mengikut akta yang dikuatkuasakan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HGP. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Syahelmi Yahya berkata 34 premis itu antara 5,054 premis perniagaan yang diperiksa sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada 13 Januari lalu. Ia membabitkan rampasan berjumlah RM32,015. Katanya, antara kesalahan yang dilakukan termasuk kegagalan meletakkan tanda harga, peniaga tidak memiliki lesen atau permit untuk menjual atau menyimpan barangan kawalan berjadual seperti minyak masak, gula, tepung gandum, gas petroleum cecair LPG, petrol dan diesel tanpa kebenaran. Serta meletakkan harga yang mengelirukan ke atas barangan dan menggunakan alat timbang dan sukat yang tidak ditentusahkan untuk tujuan perdagangan. Beliau berkata, daripada jumlah itu, sebanyak 17 kes dikenakan tindakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011, 5 kes di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961, 2 kes di bawah Akta Perlindungan Pengguna 1999, serta 10 kes di bawah Akta Timbang dan Sukat 1972. Katanya, daripada 34 premis itu, ada yang dikenakan kompaun, ada yang masih dalam siasatan, dan ada yang akan didakwa di mahkamah bergantung kepada keputusan timbalan pendakwa raya. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas walkabout pemantauan pematuhan prosedur operasi standard SOP PKP dan pemeriksaan bekalan dan harga barangan di Pasar Raya Bataras, Wawasan Plaza Kota Kinabalu siang tadi. Syahelmi berkata tinjauan turut mendapati barangan keperluan asas adalah mencukupi sepanjang tempoh PKP.